Sudah sampai? Ya? 5. Baik. Perkara kelima. Ke surat 4. Ya. Kita katakan perkara yang apa di sini ni semua hadis Nabi ni tidak ikut urutan sekuen keluarnya satu persatu, ya. Jadi ikut sekuen apanya kita tidak pasti, nanti kita akan dapat lihat sama sekali kalau dah berlaku kenapa Nabi sebutkan ini dalam urutan yang begini. Baik. Yang kelima akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi ini, beliau akan mendukung pemerintahan Imam Al-Mahdi yang berkuasa pada waktu itu. Beliau akan membunuh Dajjal dan akan mematahkan semua salib dan dibuat orang-orang Kristian, yang dibuat oleh orang-orang Kristian. Jadi salib semua beliau akan patahkan. Semuanya babi akan beliau bunuh. Dan syariat Nabi Isa sama, tak boleh makan babi. Tetapi orang Nasrani makan babi. Dipatahkan salib kerana lambang salib itu jadi lambang agama Kristian, bermakna tidak ada lagi. Dan orang-orang Nasrani akan masuk Islam. Orang-orang Nasrani akan masuk Islam. Nabi Isa akan turun pada usia dia 33. Sebagaimana riwayat ada mengatakan dia naik pada usia 120. Ada riwayat dia akan naik, dia naik pada usia 33. Yang kuatnya ialah yang muda itu. Dan beliau akan turun dengan usia itu. Jadi umur dia adalah berapa nanti? Kalau dia turun, umur dia 33 plus 2023 ke 24. Begitulah agaknya. Ya, Nabi Isa punya umur, ya. Tapi kita tengok umur dia 33. Dia akan berkahwin dengan seorang syarifah zuriat Rasulullah. Dia akan menetap di Madinah dan dia akan wafat di sana. Dan kuburnya itu adalah di antara kubur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Isa, kemudian Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan Abu Bakar diapit oleh 2 orang nabi. Sayyidina Abu Bakar diapit oleh 2 orang nabi. Nabi Isa alaihi salam turun dengan syariat Al-Quran. Dia turun, dia pemimpin, dia ketua. Dia turun daripada langit, maka dia turun atas menara, ya, Manaratul Baydha. Ketika itu umat Islam sudah segelintir, umat Islam sedang dikepung oleh orang-orang kufar. Umat Islam sudah segelintir, sedang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi di sana, di Suria. Suria tu di Syria, di Damsyik, kita sebut Dimash, di Dimash. Ketika hendak sembahyang subuh, dapat isyarat Imam Mahdi bahawasanya Nabi Isa telah turun. Maka mereka tunggu, turun Nabi Isa, orang nampak dia turun. Dan dari menara, dia tidak masuk dalam tangga menara, dia turun. Dia turun daripada tangga luar menara. Tangga luar menara mereka lepas. Jadi di negeri Syria itu, mana masjid yang ulama mengatakan inilah dia akan tempat turun Nabi Isa AS nanti, mereka pasang tangga ladder saja gitu, macam tangga orang ngecat saja gitu. Tangga dari luar mereka pasang tangga, jadi untuk memudahkan Nabi Isa turun. Ada banyak masjid sana, kalau kita dengar nanti bilang masjid kami ni ikut menurut ustaz kami, menurut syekh kami, masjid kami ni akan jadi tempat turun Nabi Isa. Nanti kita tengok masjid lain pun mengatakan masjid kami ni. Jadi tak apa tahu yang mana. Banyak masjid-masjid itu dia pasangkan tangganya. Nabi Isa akan turun. Dan Imam Mahdi, pelawa dia jadi imam. Dia jadi imam Nabi, dia Nabi. Namun Nabi Isa mengatakan imamukum minkum, imam kamu di kalangan kamu. Itu yang kita kena jaga. Itu ialah kita sedang menuju proses itu. Imam kamu di kalangan kamu, imam kamu, pemimpin kamu di kalangan kamu. Bermakna bagi setiap kaum imamnya adalah orang tempatan dia sendiri. Sekarang sudah begitu, kita lihat ya. Kita ada majlis-majlis, kita ada hall. Dulu kita senang, kita boleh panggil orang Hadramaut pun boleh datang. Orang Indonesia, hamba aib, kiai-kiai pun boleh datang. Sekarang tak boleh tidak. Dengan mereka tak boleh datang, dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, kematian tuan-tuan guru kita yang lokal pula, takdirnya Allah Taala nanti akan terbit yang imamukum minkum itu. Seorang yang pimpin menjadi wakil Mahdi bagi setiap kaum akan terbit dan akan keluar. Nabi Isa apabila dia turun saja, Dajjal nampak Nabi Isa turun, dia lari, dia tinggalkan apa yang dah dijanji dia sebagai leader, dia sebagai ketua, dia sebagai Tuhan sekalipun, dia tinggal semua, dia nak selamatkan diri dia, cuba last minute nak selamatkan. Ketika itu tak dapat selamatkan, Nabi Isa terbang kejar dia. Nabi Isa terbang kejar dia. Nabi Isa ni takbir berapa lama? Menurut riwayat 40 tahun. Ada riwayat mengatakan hanya 7 tahun saja. 7 tahun saja takbiran Nabi Isa ini. Jadi kalau kita kira-kira, Imam Mahdi ada riwayat mengatakan 5 hingga 7 tahun, 7 hingga 9 tahun,
Nabi Isa ada mengatakan 7 tahun, ada mengatakan 40 tahun. Bermakna waktunya itu begitulah eranya. Begitulah eranya, ya. Jadi bermakna kalau Nabi Isa 40 tahun sekalipun, Imam Mahdi 9 tahun sekalipun, tidak bermakna waktu mereka begini, ya. Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa. Tidak, ya. Imam Mahdi, Nabi Isa. Bukan lepas Imam Mahdi habis, baru Nabi Isa turun. Mereka jumpa sejenak. Dia overlap lama. Berapa lama? Wallahualam. Mungkin hujung, mungkin tengah, mungkin awal. Hanya baru berapa ketika Imam Mahdi takbir, Nabi Isa sudah turun. Begitu, ya. Jadi lama Imam Mahdi bersama Nabi Isa, berapa lamanya tidak pasti. Pokoknya Nabi Isa, Nabi Imam Mahdi punya era 5 hingga 7, 7 hingga 9. Itulah disebutkan dalam riwayat. Dan Nabi Isa punya takbir mengatakan 7, ada mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan. Jadi kalau dia mungkin 7 tahun tu selepas, kalau dikira selepas Mahdi, dia ataupun dikiranya dia 40 tahun, tetapi dia ada overlapnya, dia ada saing dia bersaingan dengan Imam Mahdi, ya. Baik, Nabi Isa alaihi salam, begitulah dia akan turun, ya. Baik, dan zaman takbir Nabi Isa itu nanti kita akan baca satu persatunya. Zaman takbir Nabi Isa itu zaman paling aman damai. Emas keluar dari sungai-sungai, ya. Bukan berkati-kati, bertiang-tiang semua emas. Kau nak ambil emas, nak bikin rumah, kau nak bikin kornis emas ke, nak bikin tiang emas pun boleh ketika itu. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak keluar. Mewah. Dan pada ketika itu makmur, sebab orang kufar semua dah tak ada. Dan semua dipimpin oleh Nabi yang adil. Tidakkah rahmat Allah Ta'ala mencurah-curah? Pada ketika itu, orang dalam rumah dia punya pet dia, haiwan peliharaan dia apa? Ular. Sampai baby boleh main-main dengan ular dia, macam baby main-main dengan anak kucing begitu. Main-main dengan ular. Jadi kita orang bertempat banyak ular. Sekarang ular-ular ni semua nanti zaman itu semua baik semua, tak payah kat luar lagi, tak payah halau lagi. Dia akan masuk rumah kita, dia main-main dengan anak kita. Pet kita adalah ular. Dan orang gembala kambing ketika itu pakai apa yang haiwan yang tolong jaga kambing itu, dia punya shepherd dog-nya tu pakai apa? Bukan shepherd dog, shepherd lion. Singa tolong gembala kambing. Punya aman damai zaman Nabi Isa AS. Lepas wafat Nabi Isa AS saja, mula Kaabah runtuh, mulalah Quran diangkat, kemudian tak lama matahari terbit daripada barat, orang mula pun jadi kafir. Lepas wafat Nabi Isa dan lepas matahari terbit daripada barat, hanya berapa hari saja lagi berlaku kiamat besar Allah. Semua ni akan berlaku, semua ni akan berlaku. Takut tak tuan-tuan sekalian? Takut sebagai manusia menghadapinya. Tapi sebagai hamba Allah, kena besar hati menghadapinya. Kerana apa? Hari yang dijanjikan oleh Allah datang. Hari yang Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sebut, yang mereka bilang, aku dah dengar ini dalam umat Nabi Nuh cakap, umat Nabi Musa cakap, umat Nabi Ibrahim cakap, aku dah dengar, kau punya cakap ni aku dah dengar, atuk-atuk kami. Tapi sampai sekarang pun tak ada orang bangkit dari kubur. Sampai sekarang pun tak ada kiamat. Nanti akan betul. Wasadaqal mursalun. Benar pada rasul-rasul. Nanti kita tengok benar. Alhamdulillah kita beriman. Alhamdulillah kita beriman. Alhamdulillah kita beriman. Apa yang Nabi kita cakap kita nampak depan mata. Macam mana kau nak dustakan lagi ketika itu? Sudah hakul yakin. Yakin yang sebenar-benarnya. Ya, macam mana kau nak dustakan lagi ketika itu? Sekarang kau dustakanlah. Kau bilang tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Nanti apabila berlaku, jadi kita menghadapi ini semua, hati kita kena tabah dan kita kena besar hati. Memang Tuhan akan melakukan ini semua, akan terjadi semua. Asal kita dalam rahmat Allah Ta'ala, cukuplah. Kita dalam iman, dapat kita jadi orang nak bikin apa sekarang? Nak mula lari masuk gunung, nak mula lari masuk hutan? Tidak. Jaga iman kamu. Jaga iman kamu dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat-sangat bermanfaat. Sama ada kau jumpa Nabi Isa ke, kau tak jumpa Nabi Isa ke, kau hidup zaman Mahdi ke, kau tak hidup zaman Mahdi ke, istighfarmu tu sangat-sangat bermanfaat. Taubatmu tu sangat-sangat bermanfaat. Kembalimu kepada Allah Ta'ala tu sangat-sangat bermanfaat. Kalau kau hidup, kau akan jadi hamba yang taat. Kalau kau hidup, kau panjang umur, jumpa Mahdi, jumpa Isa, kau akan di bawah mereka. Kau tidak menjadi orang yang berpaling taat terhadap mereka. Kalau kau mati, kau dapat pengampunan Allah Ta'ala. Jadi persiapan apa nak gunakan untuk tunggu kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa AS? Taubat dan istighfar dan dekatkan dirimu kepada Allah Ta'ala. Sebab ini semua orang-orang Allah. Petugas-petugas Allah. Wakil-wakil daripada Rasulullah. Maka tidak akan bersama dengan dia yang tidak imannya macam dia. Ya, baik. Kemudian keluarnya bangsa Ya'juj wa Ma'juj yang akan membuat kerosakan di permukaan bumi ini, iaitu apabila mereka dapat menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Iskandar Al-Qarnain
bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu kala. Kita dah baca kan dalam surah Al-Kahfi, tiap-tiap Jumaat kita baca full surah Al-Kahfi, cerita Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni apa jenis bangsanya? Nanti kita akan tengok di belakang ya. Ada riwayat mengatakan dia pun daripada bangsa Yahudi juga. Namun ada mengatakan dia bukan jenis manusia. Dia bukan, yang ada mengatakan dia spesies manusia yang dah berubah, disumpah, ditukarkan jadi sampai macam monster. Tapi ada mengatakan dia bukan spesies manusia, dia spesies monster. Ada yang besar gadang, kalau kita baca kitab Bahrul Madhi disebutkan di situ, Iskandar Al-Qarnain diizin Allah Ta'ala masuk ke tempat mereka. Orang sembunyi lari takut. Dia punya ganas kalau dah keluar, melanda manusia pun dia gigitnya dia, dimakannya dia, kuda pun dia makannya dia. Semua habis dibinasakan dia. Ganas dan rakus sekali. Ya'juj wa Ma'juj. Maka Al-Qarnain diizin masuk ke tempat mereka. Masuk tempat mereka tengok dan mereka tak boleh apa-apakan Al-Qarnain. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terpelihara Al-Qarnain. Dan dia tengok Ya'juj wa Ma'juj ada yang besar gadang. Kalau yang besar-besar tu kita bilang sekarang lah, kita ikut istilah orang sekarang. Kalau yang orang tua-tua wajib-wajib boleh tengok lah, tengok channel. Tengok yang kalau yang besar-besar tu namanya macam troll. Troll tu macam monster-monster besar lah. Gondorwo lah, kita bilang lebih kurangnya begitu ya. Yang besar-besar tu lebih kurang macam troll, macam Shrek. Kalau yang kecil-kecil tu lebih kurang macam Gremlin. Sebab tu orang putih kalau buat filem macam betul, macam benar lah cerita dia, macam real lah cerita dia sebab memang ada. Memang ada, maka akal kita pun boleh terima. Memang ada, akal kita pun boleh terima. Dia kalau keluar melanda, Allah, dia sudah sejak zaman Al-Qarnain dibikinkan tembok by metallic strip. Disiapkan tembaga kanan kiri, kemudian dalam dituang besi. Dalam dituang besi. Padu sekali. Dan dia tak boleh korek itu tembok. Tapi dia boleh cakar tau. Tembok tu daripada besi, dia boleh cakar, maknanya kuku dia tajam tak? Besi pun dia boleh cakar. Dia cakar, sampai nanti malam dia dah penat, dia bilang, dah lah kita balik, besok kita sambung lagi. Besok apabila azan berkumandang, dia terus tembok dia tu terplaster balik semula. Dia datang, dah tebal balik semula. Dia cakar lagi, sampai zaman Rasulullah kaget, peranjat isteri Nabi tanya, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan tembok Ya'juj wa Ma'juj sudah terbuka sebesar gini. Zaman Nabi dah sebesar gini. Maknanya dia bukan jenis jin. Dia bukan jenis jin. Dia kalau jin kan boleh terbang dan boleh masuk. Dia jenis haiwan. Sudah terbuka sebesar gitu. Maka Ya'juj wa Ma'juj. Satu masa apabila sudah sampai ketikanya zaman Nabi Isa, tenteram, aman, damai, tapi keluar Ya'juj wa Ma'juj. Allah. Gangguan daripada manusia, gangguan daripada kufar sudah tidak ada lagi. Keluar Ya'juj wa Ma'juj. Keluar sampai zaman Nabi Isa nanti, apabila sudah ketika Allah Ta'ala izin dia keluar, ketika itu mungkin bank dah tak ada lagi. Sebab manusia dah tinggal sedikit saja. Dah sepi dekat area dia tu, dah tak ada bunyi bank lagi. Bermakna area dia tu dekat dengan dekat juga dengan area manusia. Boleh dengar bank, ya, Ya'juj wa Ma'juj ni. Dah tak ada bunyi bang lagi, dan pada malam itu dia dah semua dia dah kerja untuk gali itu tembok nak dibesarkan lubangnya tu. Allah Ta'ala ingatkan dia pulaknya. Dia sebut, besok kita boleh keluar insya-Allah. Apabila dah waktunya dia sebut insya-Allah, maka Allah Ta'ala izin. Maka apa benda kalau kita bilang insya-Allah, benda tu impossible pun akan jadi possible insya-Allah. Ya. Jadi bilang besok kita boleh keluar insya-Allah. Betul, besok pagi dia tengok, lubangnya kok belum tutup. Ya. Kita korek lagi. Maka tak lama mereka korek, terus dapat keluar. Dan dia keluar, dia punya melanda semua dia habiskan. Dia kalau jalan nak menyeberangi tasik, macam mana dia seberangi tasik? Berenang ke? Naik sampan ke? Dia jalan dalam tasik tu. Dia sambil jalan, dia punya perakus, dia punya sambil jalan, sambil minum air tasik, sambil makan segala haiwan yang ada dalam tasik, baik ikan baik, apa baik, belut baik, apa baik, semua. Dia sambil makan, dia keluar tasik tu, dia jadi desert. Kalau dia punya tu, dia keluar, jalan tasik, sebesar-besar tasik, besar punya tasik, dia kalau jalan, dia masuk, dia merentas tasik itu dengan apa? Dengan jalan dalam tasik itu. Sambil jalan, sambil minum. Berapa banyaknya mereka. Sampai tasik boleh kering. Dan berapa banyak dia punya makan dan minumnya tu. Haiwan ini. Maka dia minum dan makan sampai dia lintas itu tasik itu dah jadi kering, dah jadi desert dah. Dah tak ada apa-apa pun.
sambil jalan sambil makan, apalagi manusia. Maka Nabi Isa dengan para orang-orang mukmin pada ketika itu lari sampai ke naik atas gunung. Naik atas gunung tengok Yajuj Majuj sudah hampir sampai. Sampai Nabi Isa dengan mukjizatnya berdoa kepada Allah Taala, maka takdir Allah Taala hantarkan lawannya Yajuj Majuj, iaitu apa? Ulat. Ulat yang keluar daripada tengkok dia sendiri. Ulat tu masih dalam badan dia tak apa-apa tau. Ulat masih dalam badan dia tak apa-apa. Ulat tu keluar, patok dia mati semua. Itu aja. Mati semua, mati serta-merta, bergelimpangan, mati. Busuk bangkainya. Maka ketika itu Allah Ta'ala lepaskan burung Garuda. Burung Garuda ni burung besar lah. Tak tahu spesies apa burung Garuda ni. Spesies tiong ke, spesies parrot ke, spesies merpati ke, spesies helang ke. Pokoknya dia burung besar. Burung besar dia datang angkat bangkai Yajuj Majuj ini, diangkat, dilontarkan ke laut. Dan orang Melayu bilang, akhir zaman nanti ada keluar burung Garuda, betul. Untuk orang Melayu sebut burung Garuda tu burung besar. Burung besar tu namanya burung Garuda. Jadi burung Garuda akan besar, kalau Indonesia sebut Garuda. Kalau kita sebut Garuda, orang Melayu bilang burung Garuda akan keluar, angkat bangkai Yajuj Majuj sampai ke laut. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan. Lebat beberapa hari, bersih terus, bumi balik semula bersih daripada bau dan bekas-bekas bangkai Yajuj Majuj. Kemudian gempa bumi, ini bukan gempa ya, gerhana. Baca dia punya hadisnya tu, bukan gempa, gerhana ya. Berlaku gerhana di bumi timur, berlaku gerhana di bumi barat, dan berlaku gerhana di semenanjung Arab. Ya, jadi ada gerhana, banyak gerhana. Kalau tentang Nabi Isa, Nabi Imam Mahdi nak keluar pun, sebelum keluarnya Imam Mahdi pun didahului dengan gerhana-gerhana. Sampai ada meriwayatkan, ada setengah riwayat adalah 2 gerhana dalam satu Ramadan. 2 gerhana bulan, 1 gerhana matahari. Dan pernah berlaku. Itu zaman sebelum saya pindah Hadramaut lagi. Dia bukan satu tanda keluar je terus, besok terus kiamat tau. Satu tanda keluar, tengok, oh ni tanda orang cemas. Ni sampai orang dah tenang, dah accept, dah terima, dah lapang dada, macam tak perasan. Dah tak teringat pun. Dah back to normal, everything back to normal. Dengan dah back to normal, nanti satu tanda keluar lagi, orang teringat lagi. Begitu ya. Itu tanda-tandanya. Jadi gempa-gempa bumi ni, ini gempa bumi yang lain. Janganlah gempa bumi zaman selepas turunnya Imam Al-Mahdi. Era dia kita kena tahu ya. Zaman bila ini? Zaman Nabi Isa ke, zaman Imam Mahdi ke, zaman selepas wafat Nabi Isa ke pun kita tak tahu. Kemudian api besar yang akan menghalau manusia menuju ke mahsyar. Api itu akan bermula dari arah negeri Yaman. Api ini pun kita tak tahu. Dihimpunkan manusia untuk apa pun kita tak tahu. Dan apa himpun di mana pun kita tak pasti. Pokoknya ada api yang keluar daripada Yaman. Dia akan menghalakan orang semua, akan lari. Sama ada mungkin api ni lah, itulah yang menghalakan orang. Mahsyar ni bukan padang mahsyar akhirat nanti ya. Mahsyar ni tempat perhimpunan. Mungkin ini adalah mahsyar pada zaman Imam Mahdi. Maka orang Islam semua akan terhala daripada Yaman baik, terus yang lain-lainnya semua akan terhala pergi ke Dimashq. Ataupun ini selepas wafat Nabi Isa, mereka akan berhimpun dan kemudian berlakulah kiamat pada ketika itu. Jadi apa tentang keluarnya api pun tak dapat kita pastikan bila ya, Baik. Mengikut pendapat ulama Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan apa yang dapat dirajihkan iaitu pendapat yang terpilih dari himpunan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Dajjal yang mendahului segala tanda-tanda besar yang mengakibatkan perubahan besar yang berlaku di permukaan bumi ini. Kemudian keadaan itu akan disudahi dengan kematian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan tanda kiamat besar yang akan merosakkan sistem cakrawala. Itu dah mula peringkat last semua ya, sampai ke langit pun dah mula ada berlaku perkaranya ya. Yang mana kejadian itu akan disudahi dengan terjadinya peristiwa kiamat yang dahsyat itu. Barangkali keluarnya binatang yang disebutkan itu akan terjadi di hari yang matahari pada waktu itu akan terbit pada tempat tenggelamnya. Ini ada ulama punya komen. Pun yang dengan nama dabbah tu haiwan akan keluar.
Dabbah tu keluar, haiwan akan keluar daripada perut muka bumi, dan dabbah ini akan tengok muka orang, kalau baik macam mana pun dia, kalau bilang kau kafir, kafir. Kalau dia bilang kau mukmin, kau mukmin. Jadi bermakna ketika dia keluar tu ada orang kafir. Sedangkan kalau zaman Nabi Isa tidak ada orang kafir. Tidak ada orang kafir. Ya, jadi bermakna masih ada orang kafir sama ada dia sebelum Nabi Isa ataupun selepas Nabi Isa. Dabbah ni. Dabbah ni. Ya. Ada mengatakan pada matahari sudah terbit daripada barat. Ya. Baik. Jadi disebut sini Dajjal yang mendahului. Apa maksud Dajjal mendahului? Bukan Imam Mahdi ke? Maksud Dajjal mendahului di sini ialah dalam era permulaannya akhir zaman ialah awal akhir zaman tu terbagi kepada 3 fasa. Fasa pertama dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam sampai berlanjutan sampai sebelum Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad saja masuk fasa kedua. Dari Nabi Muhammad sampai munculnya Mahdi. Yang penghabisan sebelum muncul yang menjadi sebab keluarnya Imam Mahdi ialah perang besar. Umat Islam habis teraniaya. Perang besar. Lebih daripada perang dunia. Bahkan perang agama. Bahkan perang agama. Ya. Nanti orang-orang kufar akan sekongkol. Dia satu kumpulan. Mereka gaduh. Tapi bukan mereka gaduh sebagai protek kita. Mereka gaduh dua-dua nak rebut kita. Ini satu grup besar. Ini satu grup besar, semuanya ada pandang kita. Dia tengok ini termahak nak makan kita, ini pun tengok termahak makan kita. Maka mereka ada satu grup, mereka pun ada satu grup. Semua tu dalam beberapa kuasa besar, semuanya bukan pasal nak mereka bergaduh, bukan pasal nak bela kita, nak protect kita, tapi nak rebut kita. Nak rebut kita. Oh, kita akan teruk sekali umat Islam pada ketika itu. Perang besar. Jadi yang kita sedang tunggu sekarang ialah semua tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil semua dah keluar. Tinggal apabila keluar Mahdi saja, itu kira bermula era tanda besar. Fasa ketiga akhir zaman. Keluar Mahdi. Sebelum Mahdi akan berlaku perang besar dan kita diambang perang itu. Bila tak tahu. Bila tak tahu. Jadi kalau orang bilang perangnya waktu sekian, itu kita tak tahu, itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Orang bilang tak ada perang pun tak boleh juga. Pasti ada perang. Kita nak mengatakan perang, siap-siap tuan-tuan, lari-lari, sembunyi sana, sembunyi sini. Kau tak tahu bila dan kau tak tahu di mana, macam mana. Dan kalau kau bilang tak ada perang pun tak boleh. Kerana Rasulullah SAW bilang ada, pasti ada. Lambat laun pasti akan tercetus juga peperangan. Antara siapa dengan siapa, pokoknya kuasa-kuasa besar dan orang-orang kufar. Wallahu a'lam. Kita tak boleh nak spekulate apa perkara politik, perkara-perkara begini di luar bidang pengetahuan kita pun, sebab bukan kita dalam bidang ini, kita tak tahu. Baik, apabila keluar Imam Mahdi saja, itu sudah kira akhir zaman punya era, akhir zaman fasa finalnya sudah jadi, ya. Dan disebutkan dalam era Mahdi yang pertama keluar ialah Dajjal. Kenapa dia tak sebutkan sini Dajjal Mahdi adalah mendahului segala tanda-tanda besar? Kerana apa? Maksud Dajjal mendahului, maksudnya ialah apa? Mahdi. Dalam era Mahdi itu sampai era fasa akhir zaman dimulai dengan keluarnya Mahdi dan masuklah fasa itu. Dan dalam fasa ini yang akan mula terbit ialah apa? Mulanya sekali ialah Mahdi. Kemudian apa peristiwa pertama yang keluar selepas dalam era ini? Iaitu apa? Dajjal. Dajjal berubah muka bumi ini, berubah keimanannya, berubah akidahnya, berubah sistem cara kehidupannya. Jangan kau percaya setiap apa yang dia cakap semua tu bohong belaka. Nanti dia akan mengatakan anda punya ekonomi teruk, kami ada solusinya macam mana begini-begini. Ketahuilah ketika itu sebetulnya ekonomi kita tak teruk. Masih boleh hidup, masih boleh apa lagi pun. Tapi dia bilang teruk ikut kayu ukur dia. Kenapa? Dia ada solusi. Dia nak orang ikut solusi dia. Solution dia nak orang ikut dia punya penyelesaian masalah. Padahal dia punya bilang ekonomi kita teruk itu pun palsu dan dia punya solusi pun palsu. Kau makin ikut solusi dia, makin teruk ekonomi kau. Kalau dia bilang tuan-tuan lapar, kami ada makanan. Laparnya pun sebetulnya palsu kerana kita belumlah terlapar sangat. Masih boleh ada makanan-makanan apa, ada ubi pun ada, apa pun masih boleh ada juga, ya. Tapi dia bilang anda lapar. Kita pun ketinggal lapar. Sebab dia apa? Pada dia yang nama kenyang tu mesti ada ayam panggang, mesti ada daging golek, mesti ada kentang, mesti ada bergedil, mesti ada apalah macam-macam lah umpamanya pada dia. Jadi padahal kita tak lapar. Dia yang bilang kita lapar.
Mari kita kasih makanan. Laparnya palsu, makanan ini pun palsu. Nanti dia akan mengatakan, tuan-tuan, ini apa sakit, ini penyakit, ini berbahaya sakitnya, ini kami ada obatnya. Sakitnya pun palsu, tak adalah apa sangat sakitnya, dan obatnya tu pun bukannya obat, bahkan racun. Semuanya yang dibawa oleh dia dalam segala bidang yang boleh attractkan manusia, semuanya adalah yang disebutkannya tu palsu sebetulnya. Bukan begitu keadaan kita. Dia mengatakan keadaan kita begitu dan begini, dan dia kasih solusinya. Tak ada satu yang hasil. Tak ada satu yang hasil. Bahkan semuanya itu, kalau kami ikut cakap dia, makin baik-baik apa retak menjadi belah. Baik-baik apa rosak menjadi ranap. Kalau ikut sistem dia, kalau ikut cakapan dia, baik-baik benda itu sebetulnya tidaklah rosak. Dia mengatakan rosak, kita pun serahkan dia untuk repair. Maka baik-baik benda tu okey, dengan dia pegang jadi rosak. Sebab dia bilang rosak. Dan dia pegang bukan jadi rosak, terus jadi ranap. Apa pun. Ekonomi baik, kehidupan baik, sosial baik, pentadbiran baik, politik baik. Semuanya. Pasal dia mengaku jadi Tuhan kok, maka semuanya bidang tu dia akan sentuh. Semuanya tu bidang tu akan dibawa, akan pengaruh. Ya. Maka itulah dia punya Dajjal namanya. Ya. Datang mengubahkan. Baik. Walau bagaimanapun, di sana masih ada lagi beberapa tanda kiamat yang besar, iaitu pemerintahan Imam Al-Mahdi yang mendahului kemunculan Dajjal. Al-Quran akan diangkat dan Kaabah akan dihancurkan selepas wafat Nabi Isa AS. Maka dalam buku ini, kita cuba untuk menghuraikan susunan kejadian yang akan berlaku dengan berpedoman kepada pendapat Imam Ibn Hajar tadi. Dan juga dengan merujuk kepada beberapa buah kitab yang dikarang oleh para ulama dalam masalah ini. Ya. Ikut dia punya urutan dia. Jadi kita boleh faham. Ya, kita boleh faham. Kena faham. Kau tak boleh faham, nanti kau keliru. Kau tak faham, nanti kau keliru. Nanti kau ingatkan apa? Kat mana tahu-tahu orang bilang kat Indonesia. Kat Quran sudah putih tau. Tapi surat muka surat itu salah cap. Itu salah cap. Quran dah diangkat. Dia bukan angkat, bukan satu lain muka, satu muka dan satu naskah saja. Seluruh kau buka besok, tahu-tahu kau tengok dah jadi blank paper. Dah jadi paper yang kosong. Dan dalam hatimu pun nak baca Qul Huwallahu Ahad pun dah tak ingat lagi. Nak baca apa pun hanya ingat Ya Allah tu saja. Sampai Ya Allah pun tak ada orang sebut lagi. Allah baru kiamat. Sampai begitu sekali ya. Jadi apa kita katakan tadi, semuanya itu apa kita kena tahu sekuennya. Tahu sekuennya. Nampak ada benda aneh sikit aja keluar. Ni dabah ni dah keluar. Dabah dah keluar. Dabah apa pula? Belum waktunya. Jadi kalau kita tahu sikunya, kita tahu persiapannya macam mana. Jadi kenapa? Kalau kita kan bagus kalau dia dah keluar. Kalau dia belum keluar, bermakna bahayanya belum lepas. Kalau ikan dia dah keluar, maknanya dah clear. Dajjal aja berapa banyak orang yang bilang, sekarang dah keluar dekat sini. Habis kenapa bahaya menyangka sedemikian? Maka kau sangka, Dajjal dah keluar dan aku tak terpengaruh, maknanya aku dah safe daripada Dajjal. Tapi the actual one belum keluar, yang betul belum keluar lagi, bahaya belum lepas lagi. Seperti orang bilang, musuh kita begini-begini. Bila datangnya? Kita kena tahu bila datangnya. Datangnya selepas bulan Rejab umpamanya. Jadi kalau ada musuh yang sekarang datang, itu bukan musuh yang sebetulnya, musuh kecil. Jadi kalau kau dah lawan dia, kau boleh bilang, bermakna dah habislah, musuh kita dah habis. Belum, nanti musuh besar nanti akan datang. Umpamanya begitu ya. Jadi kalau kita tak tahu sikun, kita ingatkan kita dah clear, kita dah lepas. Tapi rupanya masih kita menunggu yang lagi besar lagi. Ya, baik. Tapi Syekh Fahmi Zamzam menulis kitab, Alhamdulillah, dia ikut ulama, ikut urutan yang ulama telah berikan, kemudian disulami dengan ulasan-ulasannya. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita hanya apa? Tinggal baca saja. Kita hanya tinggal baca saja. Ya, ulama susah payah kaji, ulama susah payah buka kitab hadis, ulama susah payah menyusun kitab untuk jadi pedoman bagi kita, kita hanya tinggal baca saja. Dan untuk memudahkan kita mengikuti susunan kejadian atau agenda kiamat, ini, dan untuk memudahkan kita mengikuti susunan kejadian atau agenda kiamat ini, maka kami membahagikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ini kepada 3 bab. Iaitu apa? Yang pertama, peristiwa yang terjadi sebelum kemunculan Dajjal.
Sebelum kemunculan Dajjal, apa akan terjadi? Kemarau. Sebelum kemunculan Dajjal, apa akan jadi? Keluarnya Imam Mahdi. Sebelum keluarnya Dajjal, apa akan jadi? Orang tak selesa di dalam Mahdi. Sebelum keluarnya Dajjal, apa akan jadi? Orang kufar akan menggelapu nak cari leader mereka. Nak cari leader mereka. Sebelum kemunculan Dajjal, apa telah jadi? Orang kufar dah siapkan semua plan-plan tipu daya terhadap mukmin. Ya. Kedua, kemunculan Dajjal. Allah, 40 hari saja, tapi itu adalah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itulah paling besar sekali fitnah Dajjal. Bab yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang akan jadi setelah pembunuhan Dajjal sehingga terjadinya kiamat. Sebelum Mahdi, perang besar. Keluar Mahdi, tenteram sikit. Orang tak boleh apa-apakan umat Islam. Dapat terbela umat Islam. Kemudian lepas itu, orang kufar makin bergelora. Allah Ta'ala berkenan pula, turunkan pulanya penyelamat mereka, savior mereka. Iaitu siapa? Dajjal. Dajjal. Keluar Dajjal, Allah. Keluar Dajjal. Umat Islam lagi teruk kena buli. Lagi teruk kena buli. Keluar Imam Mahdi, umat Islam tenteram. Umat Islam tenteram. Keluar turun Nabi Isa, umat Islam tenteram. Tapi perang, sangat besar punya perang. Banyak lagi mati ketika itu. Lepas dah settle semua, barulah tenang suasana 40 tahun. Dan di dalamnya tu pula ada Ya'juj wa Ma'juj pulanya keluarnya. Ya. Begitu ya. Jadi lepas pembunuhan Dajjal, apa jadi? Lepas pembunuhan Dajjal, saki baki yang kufar itu ditindak oleh Sayyidina Imam Mahdi serta dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Apa akan terjadi? Orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Apa akan jadi? Kemewahan akan banyak. Apa akan jadi? Ya'juj wa Ma'juj akan keluar. Apa akan jadi? Lepas wafat Nabi Isa, maka matahari terbit pada barat. Jadi dibagikan ikut fasa-fasanya. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sedikit panduan kepada kita dan semoga kita mendapat keberkatan dari Allah Ta'ala. Hamba yang sangat berhajat kepada ampunan Allah Ta'ala. Ahmad Fahmi Zamzam. Kiai Ahmad Fahmi Zamzam, ya, Tuan Guru, orang Kedah Al-Banjari, An-Nadwi. Baik. Bab pertama, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Sebelum kemunculan Dajjal, peristiwa-peristiwa ini semua akan berlaku. Kita baca dia punya tajuk-tajuk bagi subtopiknya. Yang pertama, kemungkaran berleluasa dalam masyarakat. Peperangan demi peperangan. Peperangan demi peperangan. Dan Islam kembali asing dari pandangan orang Islam sendiri. Orang yang betul-betul pegang syariat Islam, orang betul-betul mengajar ikut sistem Islam, boleh-boleh, tak boleh-tak boleh, orang pandang ini ajaran ini keras. Ini ajaran ini terlampau mengancam. Ajaran ini terlampau ekstrim. Ajaran ini bukan Islam yang lunak, bukan Islam yang khairul umuri awsatuha. Setiap perkara semua cakap hadis Nabi diikut tafsir dia sendiri. Begitu ya. Akan berlaku perkara-perkara sedemikian ya. Peperangan demi peperangan, masyarakat pandang Islam pandang asing. Janggal orang pegang Islam betul, orang pandang dia semacam aja. Kalau zaman siapa? Kiai fulan. Kalau yang siapa? So and so. Itu macam bagus. Allah. Dan semua orang bilang itulah pelopor sistem Islam baru. Islam cara kini. Islam yang global. Islam yang Allah macam-macam. Islam yang original, yang Rasulullah itu yang betul. Ya. Baik. Yang kedua, pembangunan di kawasan Baitul Maqdis, Jerusalem. Ya. Baitul Maqdis akan pembangunan akan berlaku di sana. Kemudian keruntuhan kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah akan runtuh ya. Sama ada dia runtuh ataupun gempa. Gempa ya. Dan gempa pun akan berlaku juga tadi kita mengatakan di samping memang gerhana pun gerhana, gempa pun akan berlaku. Yang Rasulullah makan Mekah Madinah akan gempa. Akan keluarkan orang-orang munafiknya. Setengah ulama maksudkan gempa betul-betul earthquake punya gempa, ada yang mengatakan adalah gempa jiwanya. Kenapa tak selesa dibawa Imam Al-Mahdi? Maka mereka keluar nak cari member dia. Betul tak? Sekarang kalau satu-satu negeri saja, dulu ditakbir oleh orang-orang kafir, apabila orang mereka sendiri, orang Islam sendiri, takbir negeri dia berapa banyak yang tak selesa lari ikut keluar.
Dia mengatakan kami akan dianiaya oleh pemerintahan kami akan dicengkam oleh pemerintahan kuku besi. Padahal yang penting itu orang dia dan orang Islam. Tapi dia tak selesa. Sama tu patternnya kita dah boleh nampak. Dia akan keluar. Dia akan keluar. Tak selesa di bawah pemerintahan Islam. Ya. Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. Daripada Mahdi ini, perkara keempat, ada banyak perkara yang disebutkan kat sini. Ya. Tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat. Tanda-tanda sebelum munculnya Mahdi. Siapa itu Mahdi? Bagaimana itu Mahdi? Jadi tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat. Tanda-tanda hampir keluarnya Mahdi. Salah satu tanda akan keluarnya Mahdi ialah apa? Keluar bintang berekor. Bintang terbit berekor dan bunyinya menakutkan orang. Dah keluar ketika saya di Hadramaut. Di negeri Rusia. Geger ketika itu. Kecoh orang dalam internet, dalam YouTube semua bilang, wah keluar bintang yang surat. Baca hadis Nabi begini. Kita tengok bintang tu punya laporan, sama persis. Sebab tu kita katakan tadi, tandanya bukan sekali keluar je terus, lagi 3-4 hari terus berlaku kiamat. Keluar orang pun terperanjat. Yang faham, yang tak faham. Yang faham pun sampai dah lupa. Tapi sebetulnya dah masuk era baru tu sebetulnya. Dah masuk era baru sebetulnya. Ya, baik. Tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat. Kemudian pembaiatan Imam Mahdi. Bagaimana orang baiat kepada dia. Caranya macam mana. Siapa. Janji panjang pandang segala apa-apa semua tu. Kau bilang tu Mahdi. Bukan. Ya. Bukan. Silap-silap kau terbaiat wakil Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Kemudian sifat-sifat Imam Mahdi. Keluarga siapa. Anak siapa. Lahirnya macam mana. Daripada keluarga keturunan macam mana. Warna kulitnya macam mana. Rambutnya macam mana, dahinya macam mana, wajahnya macam wajah Rasulullah. Namanya pun macam nama Rasulullah, sama ada Muhammad bin Abdullah ke Ahmad bin Abdullah ke, begitulah namanya. Begitulah namanya Imam Al-Mahdi. Tapi kenapa kok Rasulullah sebutkan dia? Kan nanti kalau orang kufar dapat tahu kan dia senang detect, dia senang boleh tangkap, boleh begitu. Tak boleh. Kalau Tuhan dah bilang, nombor 1 Nabi kita tak pengecut. Nombor 2, Allah tak kurang plan. Sama ada yang Nabi sebutkan Mahdi tu mukanya begini, Nabi sebut muka Mahdi begini, warnanya kulitnya begini, keturunannya begini, namanya begini. Supaya apa? Yang tidak dalam ciri-ciri gini kau jangan mengaku Mahdi. Jadi kita boleh tahu tu Mahdi betul, Mahdi palsu. Jadi banyak yang mengaku Mahdi dari zaman dulu, sebut Mahdi. Tahun 79 pun diorang nak tawan Kaabah Baitullah disebut Mahdi. Orang dari Iran. Aku tengok mukanya tak macam muka Mahdi pun. Sampai zaman-zaman kita pun orang-orang setengah ajaran-ajaran yang tidak-tidak mengaku Mahdi. Aku tengok muka dia Jawa. Kok mengaku Mahdi? Agak dia tengok cermin dia nampak macam Arab agaknya. Allah. Rasulullah sebutkan ciri-ciri biar umatnya tak ngaku-ngaku jadi Mahdi. Sebab kau tak masuk dalam kategori. Kau jangan aku Mahdi. Kau jangan angan-angan. Istilahnya. Tapi untuk kalau kufar pandang, kau jangan bimbang. Nanti kan boleh dapat tahu dia boleh tangkap. Dia boleh buat ke? Dia boleh tahu ke? As easy as. Semudah. Allah Ta'ala nak mereka tak tahu. Mereka cari, mereka detect. Pada ketika mereka terserempak dengan Mahdi yang betul saja, mata dia kabur. Dia nampak muka dia macam, tak macam muka Rasulullah. Senang. Atau dia nampak orang itulah betul. Sebetulnya kalau kita nampak betul tu mukanya macam Rasulullah. Tapi orang yang nak cari dia tu akan tengok mukanya lain. Dia tengok warnanya lain. Senang. Terus tak boleh detect lah. Ataupun dia tengok dalam data komputer, pada dia nak bertemu dengan Mahdi betul, komputer dia tengah rosak. Dia repair, dia dah jam data lain pulanya pun boleh. Ataupun Allah Ta'ala yang nak coverkan Mahdi, yang Nabi sebut begini, rupanya warnanya itu adalah nama, mungkin bukan nama tubuh badan, nama kerohanian. Kemudian warna kulit, perawakan muka macam mana? Mungkin yang Nabi sebut tu hanya code number saja. Kodenya saja, kategorinya saja. Yang actualnya macam mana lain. Mungkin yang Nabi sebut, sekarang Mahdi belum muka begitu dan belum nama begitu. Nanti akan satu masa nanti akan bertukar muka dia jadi macam akan Rasulullah. Mungkin. Bagaimana pengikut Nabi Isa yang derhaka, tak Allah Ta'ala tukarkan muka dia jadi macam Nabi Isa. Begitu ya. Jadi semua itu adalah mungkin. Jadi kita jangan bimbang, itu kerja Allah. Jangan bimbang. Ya. Kemudian lamanya pemerintahan Imam Mahdi, ada mengatakan 5 hingga 7, ada riwayat mengatakan 7 hingga 9. Ada yang mengatakan semua boleh dipakai. Jadi minimum 7, maksimum 9, bermakna ada negeri yang awal dia dah tadbir,
9 tahun. Ada negeri yang penghujung dia takbir, baru 5 tahun dia sudah wafat. Begitu ya. Kemudian pemegang benderanya, siapa berebut-rebut sana sini bikin bendera hitam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya pun ada orang kasih bendera tu. Standby saja kalau zaman, jangan keluar itu bendera. Takut kau terkibar bagi pihak yang bukan-bukan. Sampai setengah ajaran-ajaran sesat yang ganas, yang apa semua tu, dan negeri Johor, Hizbut Tahrir diharamkan ya. Bendera mereka pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panji-panji hitam. Panji-panji hitam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benderanya tu betul, tapi grup kau tak tahu betul tak betul. Tak semestinya ya, tak semestinya kau nampak kibaran hitam dia tu Mahdi, itu Mahdi. Kalau kau nanti dia yang mengatakan Mahdi itu sendiri akan reject Mahdi. Kenapa tak cocok dengan dia? Baik. Nanti Mahdi datang, Mahdi nak diarahkan dia. Mahdi ini begini ya, Mahdi tentera begini, Mahdi arah engkau, kan kau arah Mahdi lah. Dia tengok dia ni pula tak boleh tengok arahan kami sebab dia rasa dia yang power, Mahdi hanya sebagai tukang berkat aja. Nah ada dia yang jadi apa mastermind-nya, dia yang jadi apa komandernya, dia yang jadi emperor-nya, Sayyidina Imam Mahdi. Baik. Kemudian gempa bumi yang akan menelan tentera As-Sufyani. Tentera Sufyani pun siapa ni kita tak tahu. Pokoknya satu tentera yang Rasulullah sebut Sufyani. Satu tentera besar yang akan jatuh. Imam Mahdi mengumpulkan kekuatan tenteranya. Ya, ingat ya, Imam Mahdi tak perlukan tentera yang banyak. Kerana dia bukan nak takluk negeri orang. Dia bukan nak takluk negeri orang. Dan dia tidak perlukan senjata yang banyak dan canggih. Kerana apa? Cukup bagi dia, orang nak hampiri dia saja, ditelan bumi. Dan senjata mereka tak makan dengan dia. Jadi senjata makan tuan pulanya. Kemudian yang ke-9, menundukkan Hindi. Ada riwayat ya, Imam Mahdi akan perang dengan Raja Hindu, Raja Majusi. Daripada description yang disebut oleh Nabi, kita tengok tu orang-orang Hindi. Akan Hindi. Kita tengok sekarang, orang ada ambil take part tak dalam pergolakan dunia? Take part ya. Take part sekali. Nanti dia, termasuk dia pun, nampaknya macam konon-konon nak membela. Tapi sebetulnya dia hendak Maharaja Lila. Begitu ya. Kemudian berita pencerobohan bangsa Rom, Eropah atau Itali di kawasan A'maq atau Dabik. Iaitu apa? Yang ke-11, penaklukan Konstantiniyah yang agung. Iaitu apa? Konstantinopel. Iaitu apa? Turki. Kalau dalam kitab ini sebut, Turki yang dimaksudkan di sini ialah Konstantinia, bukan Turki sekarang. Sebab Turki sekarang dah ditakluk, dah Islam. Iaitu apa? Maybe Rom ataupun Itali. Sebab semua di bawah jajahan Rom dahulunya. Ada ulama mengatakan tidak, Turki sekarang ini. Bermakna Turki akan keluar, masuk dalam kufar balik semula, dan dia akan dimasukkan Islam balik semula. Sekarang Turki bawah pemerintahan Islam ke bukan Islam? Sekarang Turki. Islam ya. Tapi dia seboleh-boleh nak minta di bawah Europe. Seboleh-boleh minta bawah Europe. Nanti betul-betul dia masuk bawah orang kufar. Dia sendiri minta. Tapi nanti Mahdi ambil balik. Itu berbagai pendapat ulama lah. InsyaAllah akan kita sambung perkaranya pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan dapat menjadi pedoman bagi diri kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak manfaat yang kita dapat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuan Syekh kerana sudi menyampaikan kuliah pada pagi hari ini untuk kita bersama. Jadi kepada rakan-rakan semua, muslimin-muslimat yang ingin memiliki buku, sila hubungi Akademi Nurul Iman untuk mendapatkan buku tersebut secara percuma. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Tuan Syekh kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.